Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, pagi Jumaat yang merupakan penghulu segala hari. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah pada saat dan ketika ini akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu tajuk yang dipetik daripada kitab Bahrul Madi, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Babu ma jaa fi fadlil fiqhi 'ala al-ibadah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas kelebihan tahu hukum agama atas beribadah. Kata musannif, tajuk ini tajuk yang nak membicarakan cerita tentang kelebihan. Kelebihan kita mengetahui hukum hakam agama atau memahami hukum hakam agama berbanding melakukan amal ibadat dalam keadaan tidak mengetahui akan hukum hakam. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, faqih itu ialah atau fiqhu atau fiqh itu ialah tahu akan hukum agama. Fiqhun atau faqih makna mengetahui akan hukum hakam agama. Tahu keadaan hukum hakam, apa yang wajib, apa yang harus, apa yang sunat, mana yang rukun dan sebagainya. Dan ibadat ialah beramal dengan apa jalan yang disuruh Tuhan seperti sembahyang dan puasa dan berzikir dan membaca Quran dan lainnya. Fiqhun atau faqih makna kita tahu segala hukum hakam agama. Manakala ibadat pula ialah kita beramal, melakukan apa yang diperintahkan oleh agama seperti sembahyang, puasa, baca Quran dan lain-lain lagi lah. Maka jikalau seseorang itu memperbuat sembahyang dan lainnya dengan tidak cukup ertinya dan fahamnya, tentulah beribadah kira-kira sah pada zahir, yakni sah serta kasar kerjanya. Kalaulah seseorang itu buat kerja amal ibadat tanpa mengetahui atau cukup reti atau cukup memahami tentang hukum hakam ataupun selok belok dalam bab ibadat, kata dia di sini, maka ibadah tadi hanya sah pada zahirnya sahaja, yakni secara kasarnya sahaja, kata musannif. Tetapi jikalau seorang sembahyang serta tahukan dengan secukupnya akan selok beloknya dan tahu akan begini diperbuat jadi sah, dan jika begini diperbuat jadi sah serta dapat beberapa kelebihan, maka orang yang tahukan demikian itu tentulah
lebih utama tahunya serta amalnya atas daripada kurang tahu serta amalnya. Dan pula orang yang tahu hukum Tuhan itu payah sungguh syaitan mahu mendatangkan kesesatan. Dengan sebab orang yang tahu itu ditolaknya dengan beberapa hujah dan dalil, kata dia. Berbeza dengan orang yang melakukan amal ibadat dalam keadaan dia mengetahui selok-belok ataupun mengetahui secara halus, secara mendalam berkaitan dengan amal ibadat tadi. Maka dia tahu tentang perkara-perkara bagaimana untuk mendapat kelebihan atau kesempurnaan pada ibadatnya tadi. Dan demikian juga orang yang mengetahui atau ada ilmu yang secukupnya dalam kehidupan dia, dalam bab amal ibadat, maka susah ataupun payah syaitan hendak mendatangkan kesesatan atau was-was keraguan dalam diri dia, kerana dia tahu bagaimana cara untuk menolak was-was ataupun kesesatan hasutan yang didatangkan oleh syaitan tadi ini. Tidak seperti mana orang yang melakukan amal ibadat dalam keadaan tidak cukup ilmu pengetahuannya. Sebab itulah Imam Al-Ghazali menyebut kepada kita bahawa ilmu itu sebagai imam, amal itu sebagai makmum. Maknanya ilmu dulu. Kita kena mengaji bagi faham selok-belok berkaitan dengan amal ibadat ini. Kemudian kita beramal dalam keadaan amal yang kita buat tadi ini ada ilmunya. Tahu segala hukum hakamnya. Sembahyang kita tahu mana yang rukun, mana yang sunat. Manakah perkara-perkara yang kalau kita buat menyebabkan batal dan rosaknya sembahyang kita. Mana bila kita tahu segalanya, segala selok-belok dalam bab ibadat ni secara detailnya, maka syaitan tidak mudah untuk memerangkap kita dan melakukan ataupun mencetuskan rasa was-was dan ragu-ragu dalam amal ibadat kita tadi ni. Baik, kemudian kata dia, demikianlah kata dia, tersebut di dalam khabar seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqihun ashaddu 'ala asy-syaitani min alfi 'abidin. Artinya diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula seorang yang tahu hukum-hukum agama itu, orang yang mengetahui segala hukum hakam agama. Makna faqih, dia mengetahui, bukan sakat tahu, tapi dia tahu sungguh-sungguh berkaitan dengan selok-belok amal ibadat, sembahyang dan sebagainya. Dia mengaji dan dia faham dan dia hadam berkaitan dengan hukum hakam agama. Lebih susah dan payah atas syaitan menyesatkannya. Orang ni lebih susah bagi iblis dan syaitan untuk menyesatkan dia daripada 1000 orang yang berbuat ibadat yang kurang pengetahuan pada hukum agama, berbanding orang yang kuat amal ibadat tetapi kurang ilmu agama dia. Kita ada 2 orang, A dengan B. A, dia orang yang reti berkaitan dengan hukum hakam agama. Dia faham, dia hadam, dia reti berkaitan dengan hukum hakam agama, bab amal ibadat dan sebagainya. Dia mengaji. Dia faqih. B pula, dia rajin buat ibadat tapi dalam bab hukum hakam ni dia kurang. Maka kata Nabi SAW, syaitan lebih sukar untuk menyesatkan si A tadi ni. Yang mungkin kadang-kadang amal ibadahnya mungkin kurang berbanding B. Tapi oleh kerana dia faham agama, dia reti agama, dia tahu segala hukum hakam berkaitan dengan agama, iblis, syaitan lebih sukar untuk menyesatkan dia sebab dia reti. Lebih sukar untuk
mencetuskan ataupun mencampakkan rasa was-was dalam diri dia. Sebab dia tahu yang mana boleh, yang mana tak boleh, dan dia tahu cara bagaimana nak menolakkan kesesatan syaitan yang cuba dilakukan oleh syaitan ke atas diri dia dengan hujah dan dengan dalil dan dengan ilmu yang dia ada. Di sini menunjukkan kelebihan ilmu tadi ni. Yang disuruh kita belajar dan kita mencari ilmu. Dan Nabi SAW menyebut kepada kita tentang kelebihan orang yang belajar ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu agama yang tidak mesti setiap daripada kita menuntut. Ilmu yang berkait dengan fardu ain. Ilmu usuluddin berkaitan dengan akidah. Untuk kita kenal siapa Tuhan kita. Mengaji sifat 20, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah dan sebagainya. Kita nak berbetul dari sudut amal ibadat kita, kita mengaji ilmu fiqh. Kita nak berbetul dari sudut hati kita, kita mengaji ilmu tasawuf. Ni 3 cabang ilmu yang ulama letak sebagai ilmu fardu ain. Yang tidak mesti setiap daripada kita yang mukallaf aqil baligh ni mengaji dan bagi faham. Supaya amal ibadat yang kita buat betul sebagaimana yang dikehendaki oleh syarak. Dan Nabi SAW menyebut bagaimana kelebihan yang Allah beri kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abi Darda. An Abi Darda qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridaan li talibil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma wa fadlul alimi 'ala al 'abid كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abi Darda radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, kata Abu Darda, telah aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia Nabi, barang siapa berjalan ia akan satu jalan yang boleh menuntut padanya pada jalan akan ilmu. Siapa-siapa yang menuju ke suatu tempat melalui satu jalan untuk menuntut ilmu. Mana dia berada atas jalan nak cari ilmu, nak mengaji. Keluar daripada rumah, pergi ke satu tempat kerana nak mengaji. Keluar daripada rumah, tinggal tanah air tempat kelahiran, merantau ke seluruh alam ataupun pergi ke negeri orang lain semata-mata kerana nak mengaji. Atau kita pun keluar daripada rumah. Subuh tadi mari dengan niat nak salat jemaah, dalam masa yang sama mari nak ambil sikit ilmu dan sebagainya sebagai bekalan dalam kehidupan kita. Kata Nabi SAW, orang yang seumpama ini Allah Subhanahu wa taala maka dijalankan Allah baginya akan jalan kepada syurga. Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala dijalankan Tuhan baginya akan jalan ke syurga. Allah permudahkan, dalam riwayat lain Nabi sebut sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah permudahkan dia jalan untuk menuju ke syurga. Sebab orang cari ilmu ni sesuatu yang mulia. Berbeza dengan jahil. Lawan kepada ilmu jahil ni sesuatu yang hina. Bukti kata mulianya ilmu ni kita tengok orang yang tak erti pun dia kata erti. Dia tak mengaku kata dia tak erti.
Sebab dia tahu reti itu ialah ilmu, ilmu itu ialah mulia. Dan hinanya jahil ni sehinggakan orang yang jahil pun takkan mengaku kata dia jahil sebab dia tahu kata jahil itu adalah suatu sifat yang hina, sifat yang kurang, bukan sifat yang mulia. Maka siapa-siapa yang duduk atas satu jalan, pergi ke satu tempat untuk cari ilmu, yakni ilmu yang bermanfaat. Walaupun ilmu yang kita tengok mungkin ilmu dunia, tapi ilmu yang bermanfaat. Apatah lagi, lebih-lebih lagi lah ilmu yang berkait dengan akhirat. Ilmu agama, ilmu Quran dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala buka jalan, permudahkan baginya jalan untuk dia menuju ke syurga. Allah bagi mudah. Sebab bila kita ada ilmu, kita buat ibadat, Allah terima. Kalau kita buat ibadat dalam keadaan tak ada ilmu, Allah tak terima. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu. Tiap-tiap seorang yang tanpa ilmu dia beramal. Semayang dalam keadaan jahil. Tak boleh nak beza hak mana sunat, hak mana rukun dan sebagainya. Hak rukun pun dia kata sunat. Kan? Masalah lagu tu. Sebab tu ulama kata siapa-siapa yang tanpa ilmu dia beramal. Mana dia buat amal ibadat dalam keadaan jahil. A'maluhu mardudatul la tuqbalu. Amal yang dilakukan tadi tertolak. Mardudah. La tuqbalu, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa juga benda yang kita nak buat dalam ibadat kita. Semayang kita, puasa kita, umrah kita, haji kita. Lebih-lebih lagi. Benda yang kita buat sekali dalam seumur hidup. Sebab tu kita suruh pergi mengaji, berbelah-belah minggu, main mengaji, bagi hadam betul-betul. Kan? Tu pun dalam duk mengaji pun, pergi sana pun, dicempera macam-macam. Sebab benda pertama kali, sekali dalam seumur hidup kita buat. Apatah lagi kalau tak mengaji. Kan? Apatah lagi kalau tak mengaji, sudah tentulah kalau setakat pergi, mampu dari sudut keuangan dan sebagainya, nama pun dapat, giliran pergi dalam keadaan tak ada ilmu. Duit tak ada masalah, tapi ilmu tak ada. Maka amal yang dilakukan dalam keadaan jahil tanpa ilmu tadi ni Allah tak terima. Sebab amal ibadat ni mesti bersandarkan kepada ilmu. Kita kena buat sebagaimana yang telah disyariatkan. Nabi kata, ambil daripada aku manasikakum, tempat-tempat kamu nak melakukan ataupun perbuatan-perbuatan dalam ibadah haji. Dalam sembahyang pun lagu tu lah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang macam mana kamu tengok aku semayang. Kita tak tengok Nabi semayang, para sahabat tengok Nabi semayang, perbuatan Nabi. Sahabat cerita kepada kita. Jadi kita tak boleh nak buat reka, ikut suka dan sebagainya. Setiap apa yang kita nak amalkan mesti bersandarkan kepada ilmu pengetahuan tadi ni. Kemudian Nabi kata, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridha'an li talibil ilmi. Malaikat, kata Nabi, dan bahawasanya para malaikat menghantarkan, yakni menghamparkan ia akan sayapnya. Malaikat menghamparkan sayap-sayap mereka dalam majlis-majlis ilmu sebagai tanda reda, yakni suka, seronok dengan apa yang kita lakukan, yakni dengan kita menuntut ilmu tadi ni. Kita duduk dalam majlis ilmu, malaikat ada dengan kita. Dia hamparkan sayapnya. Hampak sayap itu sebagai tanda malaikat seronok, reda dengan perbuatan kita menuntut mengaji ilmu yang memberi manfaat kepada kita. Lepas tu beri galakan pada anak-anak kita supaya mengaji, tuan-tuan. Zaman umur dia mengaji ni tak usah duk fikir pasal kerja lagi. Hari ni kalau kita tengok, tahun lepas pun pengumuman yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan, berapa ramai, berapa belas ribu anak-anak kita yang tak ambil SPM dan sebagainya. Tak ada minat dah nak mengaji. Lepas daripada PKP, COVID-19 ni, anak-anak kita dah mula start kerja. Macam-macam mereka buat, Grab dan sebagainya lah. Boleh 1,200, seronok, berasa besar dah. Ada yang dah mengaji dah, tahun 1, tahun 2, minta berhenti pasal apa? Nak tumpu kepada kerja tadi ni. Tinggal bidang pengajian, tinggal zaman ilmu, zaman mengaji. Rugi sebab zaman ni takkan berulang lagi dah. Kita ibu bapa beri galakkan kepada mereka mengaji selagi yang boleh mengaji.
Kadang-kadang mak pak pun tengok anak buat kerja boleh 1,200, dia pun buat nak kerja kan, kerjalah. Nak pula celah-celah tu anak pula nak bagi sebulan 500 ke dia. Kan? Seronok boleh 500 nak bagi tu. Tak fikir dah. Zaman mengaji anak-anak ni takkan berulang lagi dah. Sebab tu selama mana mereka boleh mengaji, kita boleh sarah-sarah. Biar lepas zaman mengaji, mereka nak kerja bila-bila pun dapat, insya-Allah. Yang penting bagi dapat ilmu. Esok, bila dah kahwin, dapat anak, cucu dan sebagainya, zaman mengaji ni habis dah. Kita sibuk dengan benda lain lagi dah. Maka orang yang berada dalam keadaan dalam zaman mengaji ini makna majlis ilmu, tak kiralah di mana pun, malaikat tumpang duduk seronok dengan apa yang kita lakukan. Kemudian Nabi kata apa? Wa innal alim, sesungguhnya orang-orang yang alim, orang yang ada ilmu, itu Nabi kata la yastaghfiru lahu, meminta ampun baginya man fis samawati wa man fil ardi, oleh sekalian makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, minta keampunan daripada Allah untuk siapa dia? Untuk orang-orang alim, orang yang ada ilmu ni. Untungnya berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah keampunan kepada fulan bin fulan. Siapa dia berdoa ni? Makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi. Siapa dia makhluk yang ada di langit? Tengok dia kata apa di sini. Minta ampun bagi orang alim itu oleh mereka yang di langit dan segala yang di bumi. Nabi kata, maka mereka yang di dalam langit itu ialah malaikat. Para malaikat yang berada di langit minta kepada Allah agar diberikan keampunan kepada orang-orang alim. Sebab tu kita jangan celupak mulut kepada orang-orang alim. Sekalipun kadang-kadang berbeza politik dan sebagainya, tapi kena hormat orang-orang alim ni. Jangan duk cakap lebih kurang, maki, hamun, cerca dan sebagainya. Ulama sebut darah daging orang alim ini masmumah, beracun. Daging orang-orang alim ni beracun. Apa makna beracun? Siapa-siapa makan daging orang alim, siapa-siapa makan daging orang alim dengan makna siapa-siapa yang mencerca, memaki, menfitnah, memusuhi orang-orang alim ini, maka dia akan binasa. Dia takkan selamat daripada kebinasaan. Dan kebinasaan yang paling cepat Allah timpakan ke atas orang-orang yang macam ini adalah dengan dimatikan hatinya sebelum daripada dia mati. Allah matikan hati dia. Bila hati ni mati, dia tak nampak benda baik, benda jahat, dosa, pahala, dia tak nampak. Kita dah habaq kata buat benda baik, tinggal benda jahat pun dia tak peduli. Sebab hati dah mati. Deria rasa pahala dosa ni tak ada dah. Ini kebinasaan yang Allah timpakan kepada orang-orang yang memusuhi orang-orang alim, ulama ni. Nabi kata apa? Makhluk yang ada di langit yang terdiri daripada malaikat-malaikat Allah berdoa kepada Allah agar diberikan keampunan terhadap orang-orang alim tadi ni. Dan segala yang di dalam bumi itu. Dan juga orang-orang makhluk yang ada di bumi juga mohon keampunan kepada Allah, kepada orang-orang alim. Pada sekalian binatang yang bertuturnya dan yang tiada bertuturnya. Semua makhluk yang ada di bumi. Hak boleh bercakap, hak tak boleh bercakap. Banyak tuan-tuan ni. Hayawan, binatang, tumbuh-tumbuhan, batu, kayu dan sebagainya. Masing-masing pakat minta ampun untuk orang-orang alim ni. Allah, ni kemuliaan ilmu. Pasal apa mulia orang alim? Pasal dia ada ilmu. Bila ilmu duduk di dia, jadi mulia dia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mengangkat oleh Allah akan orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang alim, orang yang ada ilmu akan beberapa darjat. Allah angkat. Orang beriman, orang yang ada ilmu, Allah angkat kedudukan mereka dunia dan akhirat akan beberapa darjat. Lebih daripada orang-orang lain. Habis pasal apa yang kita tak mau mengaji. Sehingga kan Nabi kata, hingga ikan di dalam laut dan sungai, ikan-ikan yang ada di lautan, ikan-ikan yang ada di sungai pun
berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan fulan bin fulan, orang alim tadi ni. Sudah tentulah doa makhluk-makhluk yang tak ada dosa dengan Allah ni diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab makhluk-makhluk ni minta keampunan daripada Allah untuk orang-orang alim? Kata dia, sebab pun semuanya itu mintakan ampun kerana orang yang alim itu adalah ia sebab pada kehasilan ilmu yang dapat kelepasan orang-orang daripada bermacam-macam perkara kebinasaan. Sebab orang alim ni mengajar orang. Masyarakat jahil. Daripada jahil tadi ni dapat ilmu. Tahu cara semayang, tahu cara nak ambil semayang, tahu cara nak buat haji, buat umrah. Mengaji daripada siapa? Daripada orang-orang alim. Daripada tak erti jadi erti. Daripada jahil jadi alim juga. Sebab apa? Sebab dapat ilmu daripada orang alim. Maka orang alim menjadi penyebab kepada masyarakat ni jadi reti dengan bab ibadat lebih-lebih lagi. Dia menyampaikan ilmu. Maka dengan sebab inilah kata ulama, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi terdiri daripada yang boleh cakap, yang tak boleh cakap, hatta malaikat di langit minta keampunan daripada Allah untuk orang-orang alim ini. Dan adalah, kata dia, dan adalah kelepasan segala hamba Allah atas tangannya yang dapat ia segala balasan daripada jenis amalnya. Mana orang lain selamat. Reti semayang, reti puasa, reti buat haji, reti buat umrah dengan sebab mengaji daripada orang alim ni. Itu disebut laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalaulah tidak kerana guruku, murabbi, yang mengajar aku akan ilmu, ma'araftu rabbi, Tuhan pun aku tak kenal. Mana kalau tak kerana alim ulama yang mengajar kita, mengaji sifat 20, mengaji tauhid, kenal Allah. Kalau tak kerana mereka yang mengajar kita, orang alim ni, nescaya Tuhan pun kita tak kenal. Tapi kita boleh kenal Allah, kenal Nabi dan sebagainya. Pasal apa? Pasal orang-orang alim yang menyampaikan ilmu pada kita. Yang mengajar kepada kita, guru-guru kita. Daripada tak erti kira boleh erti kira, daripada tak erti mengeja boleh, membaca dan sebagainya. Dengan sebab apa? Guru. Sebab tu mulianya orang-orang alim ni, orang yang ada ilmu, tak kiralah bidang apa pun, asalkan ilmu yang bermanfaat, lebih-lebih lagi ilmu agama, maka Nabi kata seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi mohon keampunan daripada Allah untuk orang-orang ni. Dan kemudian Nabi kata, wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan bermula kelebihan orang alim atas orang yang berbuat ibadat yang sah ibadatnya seperti kelebihan bulan atas sekalian bintang-bintang. Lebihnya orang alim berbanding orang-orang yang buat ibadat yang sah ibadat dia lah. Maknanya orang alim berbanding abid. Orang yang alim berbanding abid. Orang alim buat ibadat dengan orang yang rajin buat ibadat tapi tak alim. Seperti mana lebihnya bintang, menonjolnya bintang bulan, maknanya menonjol lebihnya bulan berbanding bintang-bintang di langit. Mana kita tengok bulan tadi ni beza dengan bintang kan, dari segi saiznya, kan, cantiknya, indahnya, kan. Macam itulah lebihnya orang-orang alim dia buat ibadat berbanding dengan orang-orang yang hanya rajin buat ibadat abid tapi dalam keadaan kurang ilmunya. Sah amal ibadat tapi kurang ilmu. Sebab tu Nabi kata apa? Orang-orang yang alim ini lebih sukar untuk ditipu oleh syaitan berbanding hanya orang-orang yang rajin berbuat ibadat tetapi tidak ada ilmunya. Kemudian kata Nabi SAW, Nabi kata apa? Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu orang-orang yang mempusakakan nabi-nabi. Waris para nabi. Tidak ada nabi dah lepas daripada Nabi Muhammad. La nabiyya ba'di. Tak ada nabi dah lepas daripada aku. Habis itu siapa yang mewarisi tugas para nabi? Menyampaikan ilmu kepada masyarakat, mengajar masyarakat, memberi ilmu kepada masyarakat, mengajak masyarakat mengenal Allah, takut. Siapa dia? Orang-orang alim. Maka mereka inilah yang mewarisi tugas para nabi yang ditinggalkan oleh para nabi kepada mereka. Sebab tu mulianya orang-orang alim ni.
Disuruh kita menghormati mereka, jangan kita menyakiti mereka. Kenapa? Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran. Para nabi tidak mewarisi, tidak meninggalkan kepada kita dinar, duit, harta, tak. Wala dirhaman. Dinar makna duit emas, dirham duit perak. Nabi tidak mewarisi segala harta benda, duit, sama ada dinar ataupun dirham kepada umat dia. Innama wurrisu al-ilma. Hanya sahaja yang ditinggalkan oleh para nabi ini ialah ilmu pengetahuan. Faman akhadha bihi, siapa-siapa yang ambil apa yang nabi tinggalkan, yakni ilmu, akhadha bihazzin wafirin, maka sesungguhnya dia telah mengambil bahagian ataupun keuntungan yang sangat-sangat banyak bagi dia. Disebut dalam syarah, dia kata apa? Sesungguhnya ulama itu mengambil pusaka daripada Nabi. Sesungguhnya Nabi-Nabi itu tiada dipusakai mereka itu akan wang emas dan tiada wang perak. Hanya sahaja dipusakai mereka itu akan ilmu. Maka siapa mengambil ia dengan ilmu, dengan pusaka itu, mengambil ia dengan habuan yang banyak. Sebab apa tidak dipusakai harta? Sebab pun tiada diambil pusaka harta daripada Nabi-Nabi itu supaya tiada dengki waris-warisnya kepada mereka itu. Maka apabila dengki, akan mereka itu nescaya jadi kafir pula, kata dia, pecah belah, berkelahi dan sebagainya. Maka Nabi tidak mewarisi harta pusaka. Kita baca dalam sirah Nabi SAW, baginda wafat. Baju besi baginda pun masih tergadai di tangan seorang Yahudi kerana nak membeli makanan, beri makan kepada ahli keluarga baginda. Nabi tak tinggalkan harta benda, sama ada kepada ahli keluarga baginda ataupun kepada umat baginda. Tapi yang Nabi tinggalkan adalah ilmu pengetahuan, ilmu agama. Maka Nabi kata, siapa-siapa ambil pusaka Nabi ni, siapa-siapa mewarisi ilmu ni, siapa pun boleh dapat. Dengan syarat kena mengaji. Siapa-siapa yang ambil pusaka Nabi ni, sesungguhnya dia telah mendapat satu keuntungan bahagian yang sangat banyak, yang sangat besar, kata Nabi SAW. Sebab itulah ulama yang ada dalam kalangan kita ni, mereka adalah pewaris para Nabi. Sebab ilmu yang mereka sampaikan kepada masyarakat, tidak ada lagi Nabi lepas daripada Nabi Muhammad SAW. Yang ditinggalkan kepada kita adalah para alim ulama. Hadis diriwayatkan daripada Nabi SAW, daripada Abi Darda, menceritakan kepada kita tentang kelebihan ilmu dan juga orang-orang yang alim tadi ni. Hadirin yang dikasihi sekalian, marilah kita ambil kesempatan di sini dengan masa dan kesempatan yang Allah berikan pada kita untuk kita mengaji sungguh-sungguh. Lebih-lebih lagi 3 cabang ilmu yang merupakan ilmu fardu ain ni, betul hak mana tak betul, tambah bagi cukup, tak mana yang kurang dan sebagainya, supaya amal ibadat yang kita buat tadi benar-benar mengikut kehendak syarak dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah pada pagi ini memberi manfaat pada kita bersama, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.